Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man huwalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah dapat kita bersama pada hari ini untuk meneruskan pembacaan kitab Marhaban Ya Ramadan, yang mana pada hari ini kita dah masuk bab yang ke-8 pada muka surat yang ke-140, yang mana tajuk-tajuk berkenaan dengan hukum hakam berkaitan dengan puasa kita dah selesai. Dan hari ini kita patah balik tajuk muka surat yang ke-139, tajuk yang penting yang berkaitan tentang Lailatul Qadar. Muka surat 140, bab yang ke-8, Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Lailatul itu malam, Qadri. Qadri. Jadi dia gabungan di antara Lailatul dengan Al-Qadri. Jadi jadilah Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar. Okey, Lailah maksud dia malam. Qadri, Qadri tu ada macam-macam maksud lah. Ada yang kata Qadri tu kemuliaan, ada yang kata Qadri tu maksud dia ketenangan. Kenapa ketenangan? Kerana padanya keberkatan, padanya adanya rahmat, padanya ada keberkatan, padanya ada rahmat, dan padanya ada pengampunan. Dan juga qadar, biasa kita dengar kadar. Kadar tu juga boleh kita bawa masuk sebagai ketetapan. Kadar, berapa kadar ni? Kalau kita belajar matematik, dah ada berapakah kadar purata. Boleh juga dimasuk dengan ketetapan. Maksudnya ketetapan apa? Apa kaitan ni? Boleh juga dimasuk ketetapan ajal, ketetapan rezeki. Itu antara maksud-maksud yang boleh dihubung kaitkan dengan Lailatul Qadri, iaitu satu malam yang penuh kemuliaan, satu malam yang penuh dengan ketenangan, satu malam yang penuh dengan keberkatan. Maksud Qadri itu banyak maksud dia. Satu malam yang penuh dengan rahmat, satu malam yang penuh dengan pengampunan, satu malam yang ditetapkan rezeki kita. Itu maksudnya Lailatul Qadri. Bila sebut malam, masa dia bila? Malam daripada terbenam matahari sehinggalah terbit fajar. Itu tempoh malam. Jadi peristiwa jadi maksudnya malam ni dia berlaku daripada terbenam matahari sampailah terbit fajar. Okey, A, dalil terdapatnya Lailatul Qadar. Jadi sekarang ni orang mesti akan tanya dalil. Apa-apa orang nakkan dalil. Jadi dalam kitab ni mula-mula sekali diletakkan sebagai dalil. Dalil terdapatnya Lailatul Qadar. Dalil terdapatnya Lailatul Qadar adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Surah Al-Qadar ayat yang ke-3. Artinya, malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan iaitu bersamaan 83 tahun lebih 4 bulan. Itu dia punya kiraan dia lah. 83 tahun lebih 4 bulan. Faedah. Faedah. Bila sebut faedah ni kira orang kata maklumat tambahan lah. Maklumat tambahan. Lafaz Lailatul Qadar ada dua, iaitu boleh baca dengan Lailatul Qadri dan boleh baca dengan Lailatul Qadari. B, Lailatul Qadar hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahawa Lailatul Qadar hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna Allah Ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum." Rawahu Ad-Dailami. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada umatku malam Lailatul Qadar dan tidak memberinya kepada umat sebelum mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Itu hadis yang mengatakan Lailatul Qadar ini khusus bagi umat Nabi Muhammad. Adapun pendapat yang lain, sebahagian ulama yang lain juga menjelaskan bahawa malam Lailatul Qadar juga terjadi pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, akan tetapi hanya dikhususkan untuk para nabi. Okey, kat sini berkenaan dengan Lailatul Qadar, pandangan yang pertama dia kata hanyalah khusus bagi umat Nabi. Itu pandangan yang pertama. Adapun pandangan yang kedua, dia mengatakan
Lailatul Qadar ada juga untuk umat sebelum-sebelum ni. Cumanya Lailatul Qadar tu hanya yang dapat para nabi je. Jadi untuk orang biasa, untuk umat nabi waktu tu tak ada, hanya pada nabi tersebut. Itu ada dua pandangan lah. Pandangan pertama mengatakan Lailatul Qadar hanya bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan pandangan yang kedua mengatakan umat lain pun sebelum Nabi Muhammad pun ada juga Lailatul Qadar, tapi hanya yang dapatnya adalah Nabi sahaja. C. Sebab dinamakan Lailatul Qadar. Sebab dinamakan dengan Lailatul Qadar iaitu sangat tinggi dan agung. Sebab dia sangat tinggi, sangat agung, sebab itulah nama Lailatul Qadri. Sedangkan sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa sebab dinamakan dengan Lailatul Qadar adalah dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan seluruh perkara untuk hamba-Nya pada malam tersebut. Pendapat yang pertama, kenapa nama Lailatul Qadar? Sebab ia sesuatu yang tinggi dengan agung. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia mengatakan kerana hari itulah Allah tentukan segala sesuatu. Sebab tu saya kata Al-Qadri tu juga boleh masuk kata tapan, kadar. Jadi di kata sini, hari yang Allah telah menentukan seluruh perkara untuk hamba-Nya pada malam tersebut, dari segi rezekinya, dari segi ajalnya. Sebab itulah dinamakan Lailatul Qadar. Jadi ada dua pandangan di situ. Keutamaan Lailatul Qadar. Di antara keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar adalah sebagai berikut. Yang pertama, amalan kebaikan dilakukan pada malam Lailatul Qadar lebih afdal daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Ni di antara keistimewaan dia lah. Jadi kita kena baca benda-benda ni, kita kena baca keistimewaan, kita kena baca kelebihan. Supaya apa? Supaya kita berebut benda tu. Sebab kita tahu benda tu ada rahsia di sebalik tu. Jadi bila kita tahu, jadi kita akan manfaatkan masa yang ada untuk kita dapat benda tersebut. Sebab tu kita perlu baca keutamaan dan kelebihan. Yang kedua, terlihatnya kejadian alam ghaib bagi para hamba yang diberi izin Allah Ta'ala untuk dapat melihatnya. Jadi bagi orang yang terpilih, hanya orang yang hampir dengan Allah, dia dapat melihat tanda-tanda yang mana orang lain yang tidak nampak. Yang ketiga, sperma orang kafir tidak dapat menjadi janin jika dia berhubungan badan pada malam tersebut. Perkara ini dijelaskan dalam kitab Bushrul Karim. Disebut dalam kitab Bushrul Karim. Itu salah buah kitab yang membahaskan tentang fiqh ibadat. Itu di antara keutamaan dia lah. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga pada waktu tu orang yang terpilih dapat tengok perkara yang ghaib. Dan yang ketiga, sperma orang kafir tidak dapat menjadi janin jika dia berhubungan badan pada malam tersebut. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Kita selalu dengar orang kata Lailatul Qadar. Apa tanda dia? Yang pertama, suhu cuaca pada pagi harinya dalam keadaan sedang. Maksudnya kesan dia esok paginya cuaca dia sedang. Yang kedua, sinar matahari. Maksudnya cahaya mataharinya pada pagi harinya lemah. Maksudnya apa? Tak terlampau terik. Cahaya matahari pada harinya tidak terik kerana tertutup oleh para malaikat yang naik turun pada malam tersebut. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, air laut menjadi tawar pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, ada yang mengatakan juga keadaan malam tu sangat tenang. Sangat tenang. Faedah. Para ulama menjelaskan bahawa hikmah mengetahui tanda-tandanya setelah berlalunya Lailatul Qadar iaitu sebagai jadi tadi kita dah bahaskan tanda-tanda. Jadi dekat sini dia tanya, apa tujuan kita tahu tanda-tanda ni? Apa tujuan kita tahu tanda-tanda Lailatul Qadar? Jadi dia cerita kat sini, apakah tujuan, kenapa kita kena tahu tanda-tanda ni? Kenapa kita kena tahu punca-punca semua ni? Yang pertama dia kata apa? Yang pertama, dianjurkan untuk tetap bersemangat dalam ibadah pada pagi harinya sebagaimana semangatnya tatkala pada malamnya. Supaya apa? Bila kita tahu tanda tu, tengah hari pun kita semangat lagi nak buat ibadat. Sebab kita tahu malam tadi, malam Lailatul Qadar. Kerana ada tanda-tandanya. Kenapa? Kerana disebutkan di dalam hadis ni, 4 dari malam hari kedudukannya adalah sama dengan siang harinya. Dia kata 4 hari ni, ada 4 hari yang akan disebutkan nanti, yang mana siang dengan malam dia kedudukan dia sama. Maksudnya ganjaran dia, kelebihan dia sama. Jadi bila mana seorang tu nampak tanda waktu malam tu, siang tu pun turut serta untuk beribadat. Kenapa? Kerana kedudukan dia sama seperti malam. Allah siang harinya, dan siang harinya sama dengan malam harinya. Allah mengabulkan sumpah
hambanya, membebaskan hambanya dari neraka dan beri pahala yang besar. Adapun malam-malam dimasukkan iaitu, apakah malam yang dikatakan malam itu dengan siang sama kedudukan dia. Malam Lailatul Qadar dan pagi harinya. Malam Lailatul Qadar dengan pagi harinya. Yang kedua malam nisfu Sya'ban dan siang harinya. Yang ketiga malam Arafah dan pagi harinya. Dan malam Jumaat dan pada pagi harinya. Jadi 4 malam ni yang siang dengan malam dia besar dia punya kedudukan dia. Dan kedudukan siang dengan malam dia adalah sama. Dapat dijadikan sebagai tanda Lailatul Qadar untuk dirinya pada tahun berikutnya. Apa tujuan dia tahu? Yang pertama, supaya dia terus beribadat pada waktu malam siang tu juga bila dia nampak tanda-tanda. Yang kedua, supaya benda tu boleh jadi panduan dia. Jadi untuk Ramadan akan datang, dia dah tahu dah tanda tahun lepas aku dapat tanda sebagian-sebagian. Jadi bila mana akan datang, dia dah tahu dah untuk mengagak ataupun untuk dia beramal lah. F. Ketetapan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Jadi kita dah sebut tanda, kita dah sebut kenapa perlu tahu tanda. Dan yang ketiga, mestilah kita nak tahu bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Terdapat perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai masalah ketetapan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Jadi berkenaan dengan malam Lailatul Qadar menjadi khilaf di antara para ulama. Yang pertama, sebahagian besar dari para sahabat Nabi SAW dan Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar terjadi pada malam tertentu dan tidak berubah pada setiap tahunnya. Pendapat yang pertama iaitu pendapat Imam Syafi'i. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahawa dia berpegang dengan pendapat Lailatul Qadar ada satu malam dan dia tak akan berubah. Maksudnya kalau tahun ni malam 23, tahun depan pun malam 23, akan datang malam 23. Itu pendapat yang pertama. Yang mengatakan dia ada satu tarikh dan tarikhnya tak akan berubah ikut tahun. Jadi kalau kata 27 hari-hari, setiap tahun mesti 27. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua menurut Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Imam Nawawi radhiyallahu anhu, Imam Muzni radhiyallahu anhu dan Imam Ibn Khuzaimah radhiyallahu anhu berpendapat bahawa Lailatul Qadar terjadi pada malam yang berbeza pada setiap tahunnya. Jadi ketetapan Lailatul Qadar kita boleh pecahkan kepada dua. Pecahkan anak panah kepada dua. Pendapat yang pertama mengatakan Lailatul Qadar itu tetap dan tidak akan berubah setiap tahun, dan pendapat yang kedua mengatakan Lailatul Qadar dia berubah-ubah dan berbeza-beza mengikut tahun. Waktu terjadinya Lailatul Qadar. Jadi kita nak tengok bilakah waktu terjadinya Lailatul Qadar. Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Jadi kat sini dia himpunkan semua pendapat yang masyhur lah berkenaan dengan berlakunya Lailatul Qadar. Kenapa kita sebut? Supaya apa? Supaya nanti kalau kita baca atau kita tengok, kita dengar mana-mana, kita tak ada salahkan orang. Sebab apa? Sebab kita dah tahu ada banyak pandangan. Dan boleh juga bila kita dah tahu, kita beramal dengan semua pandangan yang ada. Kan? Mudah-mudahan dengan kita amalkan semua pandangan yang ada dekat ni, kita dapat malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berpendapat Lailatul Qadar terjadi pada malam 19 Ramadan. Sayyidina Ali berpegang berlaku pada 19 Ramadan. Imam Syafi'i berpendapat Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, iaitu 21 atau 23, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi. Jadi bagi Imam Syafi'i, dia berlaku pada 10 malam yang terakhir, dan 10 malam terakhir itu sama ada malam 21 atau malam 23. Itu mazhab Syafi'i. Itu pandangan Imam Syafi'i, pandangan yang Sayyidina Ali pada malam yang ke-19. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat Lailatul Qadar terjadi pada 17 Ramadan. Ibnu Mas'ud ni terkenal lah dengan Al-Quran, iaitu pada diturunkan Al-Quran 17 Ramadan. Jadi pendapat Ibnu Mas'ud 17 Ramadan. Hujah dia apa? Kerana malam itu turunnya Al-Quran. Yang keempat, Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu berpendapat Lailatul Qadar terjadi pada malam pertama dalam bulan Ramadan. Sayyidina Anas berpendapat dia berlaku pada malam yang pertama, lagi awal. Bagi dia malam yang pertama di bulan Ramadan. Yang kelima, ulama mazhab Maliki radhiyallahu anhu berpendapat bahawa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam yang terakhir dan bulan Ramadan, iaitu pada malam 27 Ramadan. Ulama mazhab Maliki mengatakan 10 malam yang terakhir
Dan dalam 10 tu adalah malam yang ke-27. Itu yang kebanyakan yang kita berpegang. Dan yang keenam, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berpendapat bahawa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam yang kedua. Imam Hasan Basri berkata berlaku pada 10 malam yang kedua, kan ada 30 malam yang ke 10 malam yang kedua dari bulan Ramadan, iaitu dari tanggal 11 sampai 20 Ramadan. Jadi pandangan Imam Hasan Basri berlaku 10 yang tengah tu. Yang ketujuh, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dan sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa Lailatul Qadar terjadi pada waktu yang berbeza-beza sesuai hari masuknya bulan Ramadan, iaitu dengan pengertian jika hari pertama bulan Ramadan. Okey. Imam Ghazali menentukan berdasarkan hari yang pertama. Contoh, kita tengok muka surat 145, dia kata hari Minggu dan Rabu sekiranya berlaku pada hari Ahad dan Rabu, maka Lailatul Qadar terjadi pada 29 Ramadan. B. Jika hari pertama adalah hari Isnin, maka Lailatul Qadar pada 21 Ramadan. C. Jika Ramadan yang pertama berlaku pada hari Selasa dan Jumaat, maka Lailatul Qadar jadi pada 27 Ramadan. Jika Ramadan berlaku pada hari Khamis, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 25 Ramadan. Dan jika hari pertama Ramadan berlaku pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 23 Ramadan. Ini adalah pandangan Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali menggariskan berdasarkan dia mengikut kepada hari yang pertama bulan Ramadan. Jadi kalau macam tahun ni, hari yang pertama hari Sabtu tu saya. Jadi cari kalau hari Sabtu malam yang ke-23. Itu semua di antara kiraan para ulama. Kata Imam Abu Hasan radhiyallahu anhu berkata, semenjak aku masuk usia baligh dan aku belum pernah meninggalkan Lailatul Qadar dengan menggunakan kaedah aturan ini. Jadi menurut Imam Abu Hasan dia kata apa, sepanjang dia guna kaedah Imam Ghazali ni, dia tak dapat malam Lailatul Qadar. Ini semua dirangkumkan dalam satu syair. Itu syair dia lah. Yang ke-8, sebagai ulama yang lain berpendapat bahawa Lailatul Qadar terjadi pada waktu yang berbeza-beza sesuai hari masa waktunya dengan pengertian. Jadi yang 8 ni juga sama juga, dia seolah-olah macam Imam Ghazali juga bergantung pada hari yang pertama, tapi dia punya panduan dia lain sikit lah. Panduan dia lain. Hari Jumaat, kalau hari Jumaat jatuh pada 29 Ramadan. Kalau hari Sabtu 21 Ramadan. Kalau hari Minggu 27 Ramadan. Kalau hari Isnin 19 Ramadan. Kalau hari Selasa 25 Ramadan. Kalau hari Rabu pada 17 Ramadan. Dan hari Khamis pada 10 Ramadan. Sebagai ulama merangkumkan, ni dia punya syair dia lah. Tak bagi ingat, jadi dihimpunkan dalam satu syair. Amalan pada malam Lailatul Qadar. Jadi bila mana seseorang yang diberikan peluang untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka apakah yang digalakkan, apakah yang disunahkan dan apakah yang dianjurkan? Disunahkan pada malam Lailatul Qadar untuk memperbanyakkan amalan ketaatan seperti solat sunat, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga memperbanyak doa untuk diri sendiri dan kaum muslimin. Di antara doanya, jadi amalan semua sudah maklum, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa dia. Jadi banyakkan menyebut doa tersebut, banyakkan menyebut doa ini. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku melihat malam Lailatul Qadar? Jadi dia bertanya, kalau aku tengok, apa pandangan kamu? Apa yang harus aku ucapkan? Jadi bila mana seorang yang diberi peluang untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah yang harus aku ucapkan? Jadi dia tanya. Rasulullah kata apa? Maka beliau berkata kepadanya, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi berdasarkan hadis ni, Nabi ajarkan supaya banyakkan baca Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar sangat besar. Di antaranya adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Pandangan ini mengatakan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Apakah keutamaan? Yang pertama, diampunkan dosa-dosanya yang lalu.
berdasarkan hadis yang sangat masyhur, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar semata-mata kerana iman dan mengharapkan redha Allah, maka diampuni baginya dari dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kadar paling sedikitnya dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi bila mana ada persoalan kan, orang tanya kalau betul adakah untuk dapat malam Lailatul Qadar tu kena bangun satu malam tu, tak boleh tidur langsung ke? Adakah berapa lama untuk dapatkan Lailatul Qadar? Jadi disebutkan di sini kadar paling sedikit untuk dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan melaksanakan solat maghrib dan isyak secara berjemaah. Tu paling sikit. Paling sikit solat maghrib dan solat isyak secara berjemaah, dan juga niat akan melakukan solat subuh secara berjemaah. Tu paling, orang kata paling sedikit lah. Paling sedikit adalah dengan cara solat maghrib dengan isyak berjemaah dan niat untuk solat subuh secara berjemaah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang solat maghrib dan isyak secara berjemaah sampai selesainya bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan bahagian dari malam Lailatul Qadar dengan ukuran yang besar. Itu dia punya keutamaan dia. Dan kalau kita tengok hadis pun, Nabi bila masuk 10 hari Ramadan yang terakhir, Nabi akan menggandakan dia punya amalan, makin menggandakan. Kenapa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Adab-adab bagi seorang yang melihat terjadinya Lailatul Qadar. Bila mana seseorang tu diberi peluang untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah adab dia? Apakah yang dia perlu buat? Ini disebutkan dalam kitab ni. Disunahkan bagi yang melihat atau mengetahui terjadinya malam Lailatul Qadar untuk banyak berdoa dengan penuh keikhlasan dan tidak mengabarkannya kepada orang lain. Dia kata bila mana seorang tu dapat bertemu dengan Ramadan, sepatutnya dia berdoa dengan penuh ikhlas dan tidak cerita dekat orang lain. Kerana apa? Hikmah dia apa? Yang pertama, melihat Lailatul Qadar merupakan sesuatu kekeramatan. Melihat Lailatul Qadar merupakan satu karamah, satu perkara yang luar biasa yang dianugerahkan. Maka sebaiknya karamah tersebut tidak tunjuk kepada orang lain. Jadi yang pertama dia kata apa? Orang yang dapat melihat Lailatul Qadar itu seorang yang telah diberikan karamah. Jadi tak seharusnya karamah itu ditunjukkan dekat orang yang lain. Yang kedua, agar seluruh waktunya dapat digunakan untuk beribadah dan banyak bersyukur kepada Allah. Bila seorang dah tahu dapat bertemu Lailatul Qadar, jadi dia akan lebih semangat untuk beribadat dan banyak bersyukur kepada Allah, dan dia akan terus bersemangat. Yang ketiga, agar tidak menimbulkan sifat hasad dengki di hati orang lain yang tidak senang dengan kenikmatan yang diberikan. Yang ketiga ni, kenapakah adab dia tidak bagi tahu kenapa? Agar tidak menimbulkan sifat hasad. Biasalah bila orang tahu seorang tu dapat keistimewaan lebih daripada orang lain, jadi takut ada yang dengki. Dan seterusnya juga, 4, takut rasa riak. Boleh tambah note point kat situ. Yang keempat, takut rasa riak. Bila cerita, mesti dengan sama kita akan rasa riak. Orang lain tak dapat, kita dapat. Jadi bila mana cerita tu, mulalah dia rasa riak. Ini disebutkan dalam Hasyiatul Mujarrimi Al-Khatib. Itu dia punya ayat dia. 150. Syarat memperoleh keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Apakah syarat untuk dapat keutamaan pada malam Lailatul Qadar? Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai masalah bilakah seorang dapat memperoleh keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, sebagai ulama pendapat seseorang dapat memperoleh keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar jika dia telah diberi nikmat oleh Allah untuk melihat malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua, sebahagian ulama yang lain berpendapat dia akan mendapat keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar meskipun telah diberi nikmat oleh Allah untuk melihat Lailatul Qadar ataupun tidak. Tingkatan keutamaan waktu malam. Jadi kita nak tengok dalam banyak-banyak waktu malam, manakah malam yang paling mulia. Para ulama menjelaskan mengenai tingkatan keutamaan waktu malam adalah sebagai berikut. Jadi ulama menceritakan, ulama membuatkan satu
satu tingkatan. Apakah malam yang paling mulia? Yang pertama, malam Lailatul Qadar. Hal ini menurut pendapat sebagai ulama. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahawa malam lahirnya Rasulullah adalah lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Jadi berdasarkan malam yang pertama yang paling mulia, ada yang kata malam Lailatul Qadar, dan ada juga yang mengatakan malam lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, malam Isra' Mi'raj. Yang kedua, malam Isra' dan Mi'raj. Yang ketiga, malam Arafah. Ini dia punya tingkatan dia. Malam Lailatul Qadar, lepas tu malam Isra' Mi'raj. Yang ketiga, malam Arafah. Yang keempat, malam Jumaat. Dan yang kelima, malam Nisfu Sya'ban. Adapun adapun malam-malam yang lain selain yang disebutkan di atas, maka kedudukannya adalah sama dengan malam selainnya. Jadi selain daripada 5 ni, maka kedudukan dia dengan malam-malam yang tak disebut ni semuanya adalah sama. Adapun, ni penting. Adapun untuk peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam Isra' dan Mi'raj merupakan paling utamanya malam bagi di sisi Nabi. Kerana apa? Kerana pada malam tersebut beliau berjumpa dengan Allah. Jadi kalau kita tengok dalam kitab ni, dia kata apa? Tingkatan keutamaan waktu malam. Jadi bagi kita orang biasa ni adalah malam Lailatul Qadar. Adapun bagi Nabi, malam yang paling mulia sudah tentu adalah malam ketika Nabi bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itulah sedikit perbahasan tentang malam Lailatul Qadar. Seterusnya kita tengok tajuk wakaf. Tajuk wakaf. Ini yang lepas ni kita baca laju-laju sikit lah, sebab kita ada lagi pertemuan minggu Sabtu ni je yang terakhir. Kita ada Sabtu ni yang terakhir. Kita tengok muka surat yang ke berapa. Sekejap. Okey, tajuk iktikaf. Tajuk iktikaf. Saya pergi yang penting-penting je lah. Tajuk iktikaf. Jadi kita pula di musim Covid ni, mungkin iktikaf ni susah lah kita nak buat. Di tajuk-tajuk ni saya baca sekali kata paling-paling ada sikit gambaran lah. Definisi iktikaf. Iktikaf menurut bahasa lubthu. Maksudnya lubthu, menetap ataupun berdiam diri di suatu tempat. Menurut syariat ataupun menurut syarak ataupun menurut ulama fiqh, apakah dimasukkan dengan iktikaf? Iktikaf adalah menetapnya seseorang tertentu pada tempat tertentu dengan niat tertentu. Itu maksud dia. Menetapnya seseorang pada tempat tertentu, menetapnya seseorang tertentu pada tempat tertentu dengan niat tertentu. Ada seorang, ada tempat dan ada niat tertentu. Penjelasan definisi di atas. Menetapnya seorang tertentu maknanya adalah orang yang akan melakukan iktikaf. Jadi bila ada seseorang, mestilah orang yang nak melakukan iktikaf. Pada tempat tertentu maknanya apa? Tempat yang akan digunakan untuk iktikaf adalah tanah yang telah diwakafkan untuk masjid. Itu baru dapat pahala iktikaf, baru dah boleh niat iktikaf. Dan yang ketiga, dengan niat tertentu maknanya adalah tatkala akan melakukan ibadat iktikaf, maka harus diiringi dengan niat iktikaf. Jadi mesti ada individu tersebut, ada tempat yang diiktikafkan, dan yang ketiga dengan niat tertentu. Dalil dan keutamaan iktikaf. Dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, iaitu hendaklah mereka berdua membersihkan rumahku untuk orang yang melakukan tawaf, dan untuk orang yang beriktikaf, dan yang rukuk juga yang sujud. Seterusnya disebut dalam hadis, barang siapa yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, maka itu lebih baik daripada beriktikaf selama 10 tahun. Dan barang siapa beriktikaf sehari kerana Allah, maka Allah akan menjauhkan dari api neraka sebanyak 3 parit, yang mana pada tiap-tiap parit lebih jauh dari 2 petala lapisan bumi dan langit. Sangat besar parit tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriktikaf selama 10 hari pada bulan Ramadan, maka baginya seperti menunaikan haji umrah sebanyak 2 kali. Menunjukkan besarnya ganjaran iktikaf. Hukum iktikaf. Hukum iktikaf adalah 4. Yang pertama, wajib. Wajib ia bernazar untuk melakukan iktikaf. Bila mana berlaku wajib? Bila seorang tu bernazar untuk melakukan iktikaf. Jadi hukumnya jadi wajib. Walaupun pada asalnya hukumnya adalah sunat. Tapi bila dia dah bernazar, automatik iktikaf tersebut jadi wajib. Sunnah, hukum yang kedua adalah sunat. Hukum aslinya, iaitu pada setiap waktu dan lebih dianjurkan lagi pada saat bulan Ramadan. Jadi kebiasaan sunnahnya adalah kita kita melakukan iktikaf
hukum hasannya adalah sunnah. Dan bila masuk bulan Ramadan, terutamanya yang terakhir, itulah adalah sangat dituntut dan hukumnya nama sunat muakkad. Dan lebih utama adalah melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang di antara sunat muakkad lah. Yang ketiga, makruh iktikaf bagi seorang wanita yang masih muda dengan izin suaminya tanpa terdapatnya fitnah. Seorang perempuan yang baru kahwin dapat izin suami dia tapi tanpa terdapatnya fitnah. Jika dia pergi tak ada fitnah, penampilan dia tak menarik perhatian, jadi dia hukum dia makruh. Itu kalau dia diizinkan. Haram, ini terbagi pada dua hukum. Bila mana yang dikatakan haram? Yang pertama, haram jika haram tetapi iktikaf dia haram. Haram, perbuatan dia haram tetapi hukum yang dia buat tu sah. Seperti iktikaf seorang wanita yang masih muda tanpa izin suaminya atau dengan izin suaminya tetapi terdapat fitnah. Haram dan hukumnya sah sekiranya seorang itu dia minta dapat izin daripada suaminya tapi dia terdapat fitnah, maka haram. Dan juga haram dan tidak sah sekiranya wanita sedang haid dan nifas. Jadi dia haram dan juga tidak sah. Rukun iktikaf, niat dalam hati, menetap di tempat iaitu di masjid, orang yang beriktikaf dan tempat iktikaf. Syarat iktikaf yang pertama kena niat. Niat iktikaf kena ada. Nawaitul i'tikaf fil hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf. Tempat iktikaf. Tempat iktikaf di masjid yang telah diwakafkan. Di masjid yang telah diwakafkan untuk di masjid, iaitu yang telah diwakafkan untuk masjid. Meskipun tempat tersebut tidak digunakan untuk menunaikan solat Jumaat, bila mana dia diwakafkan untuk masjid, sekalipun tidak lakukan solat Jumaat, maka hukum iktikaf di musalla tempatnya adalah tidak sah. Jadi selain daripada masjid adalah tidak sah. Yang ketiga, berdiam diri dalam masjid dalam ukuran paling sedikitnya untuk tinggal dalamnya adalah lebih daripada waktu yang cukup untuk tumaninah. Jadi orang kata, macam mana nak dapat pahala macam mana yang telah dikira iktikaf? Adakah kena duduk lama? Apakah dia punya orang kata guideline dia? Apakah dia punya orang kata batas dia untuk dapat pahala iktikaf? Ini disebut berdiam diri dalam masjid dan ukuran paling sedikitnya untuk tinggal dalamnya adalah lebih dari waktu yang cukup untuk tumaninah. Dia asalkan lebih daripada tumaninah tidak dapat dah pahala iktikaf, iaitu seukuran membaca subhanallah. Jadi kalau duduk kejap subhanallah, dah boleh keluar. Itu pun dah dapat pahala iktikaf. Dan jika jika kurang dari ukuran tersebut, maka tidak sah iktikafnya. Jika dia tempoh duduk tak kurang daripada dia melafazkan subhanallah, maksudnya tempoh ni lagi pendek, jadi dia tak dapat pahala iktikaf. Yang keempat, harus dalam keadaan suci dari hadas besar, maka tidak sah iktikafnya seorang yang sedang janabah, haid dan nifas, kerana haram bagi mereka untuk menetap di dalam masjid. Yang kelima, harus dalam keadaan yang berakal, maka tidak sah iktikafnya seorang yang terkena penyakit gila. Jadi mestilah berakal. Orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Lain halnya dengan iktikaf anak yang mumayyiz. Tadi dia kata isu dia orang yang berakal, tapi orang gila tadi tak sah. Orang yang pingsan tak boleh, orang yang mabuk pun tak boleh. Dan ada pun anak yang mumayyiz, iaitu yang boleh makan sendiri, minum sendiri dan boleh istinja sendiri. Itu tanda-tanda yang dah mumayyiz lah. Jadi atau maka hukumnya adalah sah. Dia berbeza dengan orang gila mabuk tadi. Asalkan budak tadi sudah mumayyiz. Dan yang keenam, harus dalam keadaan beragama Islam, maka tidak sah iktikaf seorang yang murtad atau kafir. Jadi orang kafir nak iktikaf, jadi tak sah, kerana syarat utama dia mestilah beragama Islam. Faedah, orang kafir boleh masuk masjid dengan 3 syarat. Jadi selalu kita tengok dekat masjid-masjid utama negara kita, masjid tersebut diziarahi ataupun dilewati oleh orang-orang kafir, dilewati oleh orang daripada negara lain nak tengok keindahan kesenian masjid kita. Jadi apakah hukum dia? Ada boleh atau tidak? Di sini disebut, yang pertama, orang kafir boleh masuk masjid dengan 3 syarat, iaitu yang pertama dengan izin seorang muslim. Yang pertama dia mesti dapat keizinan daripada orang muslim. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Dan yang ketiga, selain Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Jika 3 syarat di atas tidak terpenuhi, maka hukumnya adalah tidak boleh bagi orang kafir untuk masuk masjid. Jadi
orang kafir untuk masuk masjid mestilah memenuhi tiga syarat. Mesti dia dapat izin, dia masuk tak menimbulkan fitnah, pakaian dia tidak menarik perhatian, dan yang ketiga selain Masjidil Haram dan Madinah. Apakah amalan yang harus dikerjakan? Iktikaf, tawaf, solat sunat, tahiyatul masjid. Golongan yang disunahkan untuk iktikaf ada 3, kaum lelaki, kaum khusus, kaum perempuan. Tu dia punya faedah dia lah, faedah 4. Faedah dia. Boleh baca faedah 1, faedah 2. Sunnah-sunnah dalam iktikaf. Sunnah-sunnah dalam iktikaf. Sunnah-sunnah dalam iktikaf. Iktikaf lebih afdal, iaitu utama disanakan di masjid jami'. Jadi kalau nak yang afdalnya iktikaf dekat masjid jami'. Kerana apa? Kerana di situ adalah solat Jumaat. Itu yang terbaik. Yang kedua, jumlah yang ikut solat Jumaat adalah lebih banyak. Yang B, tidak perlu keluar masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Jumlah yang ikut solat Jumaat lebih banyak, tidak perlu keluar masjid untuk menunaikan Jumaat. C, agar dapat keluar dari perbezaan pendapat di antara para ulama yang pendapat bahawa iktikaf hukumnya adalah wajib dilaksanakan di masjid jami'. Iktikaf selama sehari semalam ni sunat lah. Selama sehari semalam. Iktikaf dalam keadaan berpuasa, memperbanyakkan solat, zikir dan mempelajari ilmu agama, meninggalkan segala sesuatu yang hukumnya makruh yang tidak dapat mendatangkan manfaat pada saat beriktikaf. Disunatkan ketika masuk masjid untuk mendahulukan kaki kanan dan baca doa berikut. Ini doa-doa dia lah. Kemudian berniat iktikaf dianjurkan untuk menazarkannya. Jadi bila mana seseorang tu memang nak iktikaf, digalakkan untuk dia niat fardu ataupun dia niat nazar. Kenapa? Kerana bila dia niat nazar, pahala dia pahala fardu. Itu di antara helah dia lah. Bila mana memang kita nak masuk masjid, nak niat iktikaf, kita terus niat nazar. Kerana bila niat nazar, dia jadi fardu dan pahala dia lagi banyak daripada niat sunat. Kemudian setelah melafazkan nazar tersebut, harus melafazkan niat iktikafnya. Adapun cara melafazkan niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu fardul iktikaf lillahi ta'ala. Itu dia punya ni lah. Lepas tu ni dia punya soalan dia. Mengulang niat iktikaf, soal jawab. Tu nanti boleh baca dia punya tu. Dia ada disebut situasi. Bila mana kena ulang, bila mana perlu ulang niat balik. Adakah perlu ulang niat ke atau tidak? Adakah niat dia tadi terbatal atau tak? Tu boleh baca soal dekat muka surat 172, muka surat 173, muka surat 174. Okey, saya tengok faedah. Perkara yang dapat membatalkan tatabuk. Tatabuk tu iaitu berturut-turut. Maksudnya yang boleh membatalkan iaitu mabuk, murtad, sengaja melakukan hubungan badan iaitu berjima'. Yang keempat, sengaja keluar tanpa keperluan. Ni lebih kurang nanti boleh baca. Menentukan masjid tertentu dalam iktikaf. Ni penting. Jika seseorang bernazar beriktikaf pada satu masjid tertentu, maka tidak wajib baginya beriktikaf dalam masjid yang telah ditentukan. Tapi hukumnya adalah sunnah. Maksudnya apa? Bila seorang dia bernazar, dia nak iktikaf kat masjid sekian. Tapi hukumnya tak wajib dia pergi dekat masjid yang dia nazar tu. Akan tapi hukumnya adalah sunat. Dia mengkhususkan tu hanyalah sunat, tak wajib. Dan boleh dilakukan di masjid yang lain kecuali pada 3 masjid. 3 masjid ni bila mana dia kata dia nak nazar ataupun dia nak iktikaf dekat situ, jadi dia wajib. Bila dia nazar nak bertikaf dekat masjid 3 masjid ni, jadi dia wajib ikut. Dia wajib ikut. Kalau dia kata Masjidil Haram, kena pergi Masjidil Haram. Tengok bahasan dia, iaitu Masjid Makkah, Masjid Madinah dan Masjid Nabawi. Adapun perincian hukum pada 3 masjid adalah seperti berikut. Jika seseorang bernazar beriktikaf di Masjid Al-Aqsa, maka iktikafnya boleh dilakukan di Masjid Makkah atau Masjid Madinah kerana keduanya lebih afdal utama dari Masjid Al-Aqsa. Okey. Sekiranya seseorang tu dia bernazar, dia kata dia nak beriktikaf di Masjid Al-Aqsa. Kan tadi kita dah belajar, kita dah sebutkan tadi, sekiranya 3 masjid ni bila mana dia khususkan nak bernazarkan satu tempat tu, dia wajib buat dekat masjid tu. Tapi dari sini disebut bila seorang tu berniat iktikaf untuk Masjid Al-Aqsa, tapi dia buat dekat Masjid Nabawi,
boleh. Sebab apa? Kerana kelebihan Masjid Nabawi lebih daripada Masjid Aqsa. Kalau dia buat dekat Masjidil Haram pun boleh, lagi besar. Kan Masjidil Haram lagi besar daripada Masjid Nabawi dan lagi besar daripada Masjidil Aqsa. Yang kedua, jika seseorang bernazar beriktikaf di Masjid Madinah, maka iktikafnya boleh dilakukan Masjid Mekah. Jika seorang tu dia bernazar, dia kata apa, dia nak iktikaf di Masjid Nabawi, jadi dia wajib beriktikaf di Masjid Nabawi. Kalau dia tak dapat Masjid Nabawi, dia pergi ke Masjidil Haram pun boleh. Kenapa? Masjidil Haram lebih tinggi martabatnya daripada Masjid Nabawi. Jadi dia sah walaupun di Masjidil Haram, kerana lebih tinggi. Adapun kalau tiba-tiba dia bernazar nak iktikaf di Masjid Nabawi tapi dia beriktikaf di Masjidil Aqsa, maka tak sah. Kenapa? Kerana lebih rendah. Jika seorang beriktikaf di Masjid Mekah, maka iktikafnya tidak boleh dilakukan Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Jika seorang tu niat iktikaf di Mekah, maka iktikafnya tak boleh di Masjid Nabawi, tak boleh, Masjid Aqsa pun tak boleh, kerana dua masjid tu lagi rendah daripada. Kenapa? Kerana bawah tu disebut pahala solat di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram pahala 100,000. Pahala di Masjid Madinah 1,000. Di Masjid Aqsa 500. Nanti dia punya ranking. Nanti dia punya perbahasan dia lah. Okey, itu dia punya perbahasan. Okey, saya rasa cukup saja untuk hari ini. Sampai muka surat yang ke 181. Nanti kita sambung hari Sabtu ni nanti untuk tajuk zakat, dan itulah untuk kita selesaikan lah tajuk zakat, dan seterusnya yang mana-mana yang berbaki kita selesaikan Sabtu ni. InsyaAllah saya rasa itu saja daripada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.